Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udal aw azilla aw uzal أو أظلم أو أظلم أو أجل الجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Semua boleh dengar suara nah. Boleh dengar suara dan boleh nampak apa ni gambar kitab. Boleh nampak tak? Tulis tak apa kalau tak mau cakap pun. Okey. Baik. Okey, insya-Allah kita boleh start lah. Kitab yang kita akan guna adalah Al-Bayan wa Ta'rif, Syarah Al-Mukhtasar Al-Latif. Jadi matannya syarah matannya matan Mukhtasar Latif. Syarahnya Syarah Al-Bayan wa Ta'rif. Jadi kita akan baca syarah matan dan juga syarah dia sekali lah, insya-Allah. Taib. Jadi mudah-mudahan kita dapat habiskan bab ni lah. Tapi bukan hari ni sekadar permulaan. Nanti kita akan tengok balik hari apa yang sesuai, kita akan maklum semula, insya-Allah. Baik, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babul Hajj. Wa yajibul hajju wal umratu 'alal muslimil balighil 'aqilil hurril qadiri 'alaihi bi nafsihi aw bi ghairihi in ajaza bi maradin la yurja bur'uhu aw kibarin. Allah. Baik, kata musannif rahimahullah, babul hajj. Ini satu bab pada menyatakan hukum hakam haji. Ini hukum hakam haji dan juga umrah. Dia sekalikan. Dia sekalikan haji dan juga umrah. Cuma umrah tu tidak disebut. Tidak disebut. Wa yajibul hajju wal umratu, dan wajib haji dan umrah, alal muslimi, atas orang Islam, al balighi, orang yang sampai umur baligh, al aqil, yang berakal, al hur, yang merdeka, al qadir, yang mampu ataupun berkemampuan atasnya, binafsihi, dengan diri dia sendiri, au bi ghairihi, ataupun dengan pertolongan orang lain, bi in ajaza bi maradin la yurja bur'uhu au kibarin. Jika dia lemah untuk melakukan sendiri dengan kerana sebab sakit yang tidak diharapkan, yang tiada harapan sembuh, ataupun kerana kita kata tua lah. Okey. Taib, itu dia punya matan. Baik, kita masuk ke dalam syarah. Qala syarih hafizahullah, babul hajj. Jadi al-hajju, kata syarih, bi fathil ha'i wa kasriha. Jadi perkataan haji itu boleh dibaca dua lah. Perkataan haji itu dibaca dengan fathahkan huruf ha dan kasrahkan ha. Hajj ataupun hijj. Kedua-dua ni lughah yang fasih. Lughatani fasihatani quri'a bihima fi sab'i. Kedua-dua ni lughah yang fasih, dan kedua-dua lughah ni dibaca pada qiraat 7. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Jadi kedua-duanya ada dalam qiraat pun ada dua-dua lughah ni. Apa maksud haji pada lughah dan juga pada istilah? Jadi apa-apa bab pun kita mengaji,
kita akan bahaskan dulu makna dia dari segi lughah dan makna dia dari segi istilah. Sebab setiap lafaz dia ada dalalah dia ada petunjuk makna dia. Jadi kita nak faham lafaz tu petunjuk makna dia kepada makna apa. Jadi kita nak tengok dulu lah, sebab Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, bahasa Nabi pun dalam bahasa Arab. Jadi kita mengaji agama kita ni pun dalam bahasa Arab. Jadi kita nak faham maksud daripada ataupun makna daripada lafaz tu. Jadi huwa yakni al-hajju, huwa tu merujuk kepada al-hajj, lughatan yakni pada lughah, dengan mana al-qasdu, dengan mana qasad ataupun menuju kepada sesuatu, itu pada lughah. Wa syar'an qasdul baitil haram lin nusuk. Ini secara ringkas, qasdul baitil haram lin nusuk, iaitu qasad ke Baitullahil Haram, menuju ke Baitullahil Haram kerana menunaikan ibadat. Kerana menunaikan ibadat. Nusuk tu umum. Jadi masuk dalam nusuk dalam ibadat di situ, yang dimaksudkan dengan nusuk di situ tawaf, kemudian wukuf di Arafah, kemudian sa'i, bercukur dan lain-lain lah, semua tu. Jadi termasuklah maknanya ataupun kita kata menuju ke Baitullahil Haram untuk mengerjakan ibadat-ibadat tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu. Sebab setiap ibadat-ibadat tu ada syarat-syarat yang kita akan tengok nanti di depan, insya-Allah. Jadi secara ringkas dia qasdul baitil haram lin nusuk, qasadkan ataupun menuju ke Baitullahil Haram kerana menunaikan kita kata kena menunaikan ibadat haji ataupun kerana menunaikan ibadat-ibadat yang tertentu. Jadi yang dimaksudkan dengan ibadat-ibadat yang tertentu tu yang nak sebut tadilah, tawaf, haji dan sebagainya. Baik, itu haji pada lughah. Wal umratu lughatan, adapun umrah pula pada lughah dengan mana az-ziyarah. Jadi bahasa kita pun bahasa kita pun ziarah jugalah, ataupun bahasa Melajunya berkunjung lah. Adapun pada syarak, ziyaratul baitil haram lin nusuk, ziyaratul baitil haram lin nusuk, mengunjungi Baitullahil Haram kerana mengerjakan ibadat. Sama jugalah kerana mengerjakan ibadat-ibadat tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu. Jadi dalam haji ada ibadat-ibadat tertentu yang kita akan lihat nanti. Dalam umrah pun ada ibadat-ibadat tertentu yang kita akan lihat nanti. Ada yang sama dan ada sedikit perbezaan dari segi kita tengok dari segi syarat wajib rukun haji. Umrah tidak ada wukuf di Arafah. Baik. Jadi itu makna haji dan juga umrah. Baik, apa hukum haji? Jadi kata syarah, wa yajibul hajju wujuban ainiyan ala man lam yahujja wa tawaffarat fihi syurutul wujubil atiyah. Jadi wajib haji sebagai wajib ain. Bukan wajib kifai, tapi wajib ain. Maknanya wajib, kewajipan yang kena ke atas setiap individu. Bukannya kewajipan yang mana seseorang individu buat, maka gugurlah kewajipan tu daripada orang lain. Itu wajib kifayah. Tapi wajib ain iaitu wajib ke atas setiap individu, atas tiap-tiap ain seseorang tu. Wajib tu ke atas siapa? Ala man lam yahujja, atas orang yang belum lagi mengerjakan haji. Wa tawaffarat fihi syurutul wujubil atiyatu, dan cukup sempurna padanya syarat-syarat wajib yang akan datang sebut dia nanti. Nanti dia akan sebutlah syarat-syarat wajib. Kemudian wayajibu wujuban kifaiyan, dan wajib sebagai wujub kifai kulla sanatin marratan li ihya'il Ka'bah. Dan wajib sebagai wajib kifai
tiap tahun sekali untuk menghidupkan Kaabah. Jadi untuk menghidupkan Kaabah tu sekali dalam satu tahun, hukum dia fardu kifayah ataupun wujub kifayah. Jadi bila dah ada orang dah buat dah, jadi gugurlah kewajipan tersebut. Baik. Wayun dabu, didatangkan tiga hukum lah. Di setengah kitab didatangkan lima hukum. Ada terkadang makruh dan ada terkadang haram. Pun ada juga haram seseorang tu untuk pi melaksanakan haji. Semua tu benda-benda yang arik lah, benda-benda yang kita kata itu bukan hukum asal dia, baru datang. Baik, di sini buat datang tiga, wajib ain, wajib kifai dan juga sunat. Wa yundabul al-hajju fi haqqi sibyani wal abidi wal majanin. Dan sunat haji pada pada hak budak-budak, hamba dan juga orang gila. Sunat je, tidak wajib. Jadi dapatlah pahala tu. Pahala tu tak dapat, tapi bila budak-budak dah balik, hamba dah merdeka, orang gila dah sedar daripada gila, dia kena ulang balik, kena buat balik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia punya haji yang dilakukan dalam keadaan gila tadi. Kalau hamba, dia buat dalam keadaan hamba, dah merdeka kena buat balik. Budak-budak dah balik kena buat balik. Sebab tadi haji yang dia buat ketika kecil tu, waktu dia kecil, tidak dikira sebagai haji fardu. Cuma ada perbahasan dia dalam ni, dia tak sebut lah. Perbahasan banyak lagi tentang wali yang akan niatkan untuk budak-budak yang tidak memayis. Budak-budak tu ada bahagi dua pula, memayis dengan tidak memayis. Lepas tu perbahasan tentang hamba dan juga orang gila, kita tak masuk. Kita cukup apa yang ada dalam kitab ni. Baik, kemudian ada dia nak sebutkan tentang permasalahan haji. Yang berkait dengan haji lah. Adakah haji ni menghapuskan dosa-dosa besar dan juga dosa-dosa yang berkait ataupun perkara-perkara yang berkait dengan hak anak Adam? Adakah dia menghapuskan kesemua tu sekali ataupun tidak? Okey, di sini ada berlaku khilaf. Adapun haji itu menghapuskan dosa-dosa kecil, yang tu ittifaq ulama. Sepakat ittifaq ulama kata haji menghapuskan dosa-dosa kecil. Wal hajju yukaffirus saghair bil ittifaq. Wa ikhtalafu fi takfirihil kaba'ira wat tabi'at. Dan mereka para ulama berselisih pada permasalahan haji itu menghapuskan dosa-dosa besar dan tabiat. Tabiat ni hukukul adamiyyin. Ini hak-hak anak Adam. Jadi kat sini berlaku perselisihan lah di antara ulama. Ada pun masalah dosa kecil tadi, itu pakai ittifaq, haji menghapuskan dosa kecil. Jadi tengok kat bawah tu dia buat ta'liq nombor 2 tu. Dia kata afta Syihabur Ramli rahimahullah bi anna al-hajjal mabrur yukaffiru jami'adz dzunub hatta al-kaba'ir wat tabi'at. Jadi Syihabuddin Ar-Ramli, ini ayah. Kalau Syihab ayah, anak Syamsuddin. Jadi Syihabuddin Ar-Ramli kata haji mabrur menghapuskan semua dosa, sehingga kan dosa besar dan juga apa yang berkait dengan anak Adam. Wa hamalahu waladuhu, tapi anak dia Syamsuddin Ar-Ramli dia tafsirkan macam ni. Dia tafsiran dia, maknanya dia ada setuju dengan pandangan ayah dia, tapi dia ada tanggung sikit. Wa hamalahu waladuhu ala man mata fil haji. Jadi anak dia tanggung perkataan ayah dia tadi itu. Dia kata diampun haji menghapuskan kesemua dosa, termasuk dosa besar dan tabiat tu, atas orang yang mati pada ketika melakukan haji. Itu yang pertama. Dia mati ketika dia melakukan haji,
ataupun selepas dia melakukan haji sebelum dia mampu untuk melunaskan hak-hak anak Adam tadi itu, qabla tamakkunihi min adaiha ma'a azmihi alaihi, serta hati dia tu berazam untuk menunaikan hak-hak tersebut. Jadi dia pergi buat haji, memang dia dah azam dah lah, dia nak apa benda yang berkaitan dengan Adam tu dia nak selesaikan. Tapi tak dan dia mati dalam ketika buat haji, ataupun mati selepas buat haji sebelum dia mampu untuk melunaskan ataupun menyelesaikan hak-hak anak Adam yang ada kaitan dengan dia. Baik, kemudian Ibnu Hajar, wa zahaba Ibnu Hajar rahimahullah fi Tuhfah ila annahu la yukaffirul kaba'ir wat tabi'at. Jadi Ibnu Hajar dalam Tuhfah, pandangan Ibnu Hajar dalam Tuhfah, kata haji tidak menghapuskan dosa-dosa besar dan juga tabi'at. Dia hanya menghapuskan dosa-dosa kecil ya. Ini nak tak tengok lah, nak tak rujuk sendiri dalam Tuhfah. Jadi cuma dia dah ada sebut dah kat situ. Jadi antum yang ada kitab Tuhfah boleh rujuk sendiri, tengok sendiri. Wa qala fil Fatawa al-Kubra, kata Ibnu Hajar dalam kitab dia Fatawa al-Kubra, al-hajjul mabrur yukaffiru ma ada tabi'atil adamiyyin. Jadi dalam kitab dia Al-Fatawa Kubra, dia kata haji mabrur menghapuskan dosa-dosa selain tabiat adamiyyin. Maksudnya haji menghapuskan dosa-dosa kecil dan juga dosa-dosa besar. Baik. Jadi ada berbeza sikit lah pandangan dia dalam Tuhfah dan juga dalam Al-Fatawa Al-Kubra. Baik. Kemudian masuk balik dalam syarah, kata syarah hafizahullah, wal hajju minasyara'i'il qadimah. Dan haji ni termasuk dalam syariat-syariat yang dahulu. Hingga dikatakan tidaklah ada daripada nabi-nabi kecuali mereka pernah tawaf di Kaabah. Jadi dan juga diceritakan juga Nabi Adam tawaf juga di Kaabah. Jadi dia merupakan syariat-syariat yang terdahulu, bukan khusus dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mana sebelum ni tak ada. Jadi sebelum ni ada macam puasa jugalah. Puasa pun sebelum ni ada, cuma kaifiyah cara berbeza. Wa innamal maqsusu bina huwa ma ada tawaf. Hanya saja yang khusus, yang tertentu dengan kita ni umat Muhammad ni selain daripada tawaf. Maknanya mereka dulu ada tawaf. Sebab tu diceritakan tidak ada daripada nabi-nabi kecuali mereka pernah tawaf di Baitullah. Jadi kecuali daripada tawaf, selain daripada tawaf, itu khusus dengan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ataupun kaunuhu ala hadhihi kaifiyah. Ini yang khusus dengan kita umat Muhammad ni, keadaan haji itu di atas cara-cara yang kita buat sekarang. Maksudnya mereka tu buat cara lain lah. Cara macam mana tu wallahu a'lam. Baik, bilakah difardukan haji? Wa furidal hajju fi sanati sadisah minal hijrah. Jadi difardukan haji pada tahun yang ke-6 daripada hijrah. Pada tahun yang ke-6 daripada hijrah. Ini pendapat yang masyhur. Pendapat yang masyhur, haji difardukan pada tahun ke-6 daripada hijrah. Ada yang kata tahun 5 hijrah, dan ada pandangan selain daripada yang disebutkan. Jadi daripada sinilah ulama Syafi'iyah kata haji ni tidak wajib secara segera. Sebab haji Nabi SAW buat pada tahun ke-10. Pada tahun ke-10 itulah haji yang pertama dan juga haji yang terakhir. Dinamakan Hajjatul Wada'. Haji selamat tinggal. Nabi balik ke Madinah, tak lama lepas tu Nabi wafat tahun ke-11. Jadi Nabi nak diwajibkan pada tahun ke-6, tapi Nabi pergi pada tahun ke-10 dan tidak ada manik. Baik. Jadi di situ pokoknya ada khilaf lah. Ada yang kata wajib alal faur, dalam mazhab kita wajib ala tarakhi. Maknanya wajib tu bukan atas jalan segera. Wa huwa
wahwa domain merujuk kepada haji, wahwa yani al-hajju min arkanil Islam, daripada rukun-rukun Islam, al-khamsah, daripada rukun-rukun Islam yang 5. Wa ma'lumun minad din bidarurah, dan haji ini merupakan sesuatu perkara yang diyakini daripada agama dengan jalan darurah. Memang orang dah tahu dah, yakin haji, solat, puasa, semua ni daripada agama Islam. Ni antara rukun-rukun besar dalam agama Islam. Hatta orang bukan Islam pun tahu. Jadi bila ada seseorang dia menafikan haji ataupun apa-apalah yang maklum minadin bidarurah, maka orang tu jadi kafir. Betul kata dia, fayakfuru jahiduhu, maka kafirlah, jadi kafir orang yang menafikan haji itu. Illa, kecuali ada istisna, kecuali in kana qariba ahdin bil Islam aw nasha'a bi badiyatin ba'idatin anil ulama, kecuali jika dia orang kata dekat masa dia dengan Islam, maksudnya baru masuk Islam, dekat masanya dengan Islam, dia baru masuk Islam, pengetahuan dia tentang Islam tu masih sedikit, banyak lagi benda yang dia tak tahu, ataupun dia tu tinggal dan membesar di tempat yang jauh daripada para ulama, ilmu tak sampai, jadi mereka ni dikecualikan lah. Jadi tak jatuh kufur. Baik. Wa yajibul hajju bil ijma' ala man tawaffarat fihi syurutul wujub al-atiyah. Jadi masuk, dia mula nak syarah matan lah. Di matan yang pertama, wa yajibul hajju wal umrah. Wa yajibul hajju wal umrah, dan wajib haji. Wajib haji ni dengan ijma'. Ijma' ulama kata haji wajib. Sekejap. Ulama ijma' kata haji wajib. Tapi umrah ada khilaf. Umrah, sebab tu di sini kata wa yajibul hajju bil ijma', tapi sekali dekat umrah wa tajibul umratu fil azhar inda syafi'iyah. Pada pendapat yang kuat lah di sisi syafi'iyah. Ini pun kata dalam mazhab Syafi'i itu pun ada khilaf. Ini pendapat jadid. Adapun pendapat qadim dulu sunat. Jadi haji ijma'. Wa yajibul hajju bil ijma' ala man tawaffarat fihi syurutul wujub al-atiyah, atas orang yang cukup sempurna padanya syarat-syarat wajib yang akan datang sebut nanti. Baik, dalil wajib dia apa? Wa dalilu wujubihi qauluhu ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib ke atas manusia mengerjakan haji ke Baitullahil Haram. Jadi kalau tengok dalam ayat ni, alan nas, wajib ke atas manusia semuanya lah, kan? Ada daripada sirah umum, ada alif lam, daripada sirah umum. Jadi disebut alan nas, wajib ke atas semua manusia hajjul bait. Itu mengerjakan haji ke Baitullahil Haram. Tapi datang man badal, iaitu orang yang mampu sampai kepadanya. Man istata'a ilaihi sabila, iaitu bukan semua orang, iaitu orang yang mampu sampai kepadanya, mampu sabila, mampu jalan. Jadi jalan ni yang tak jelas ni, kan? Jadi ditafsirkan oleh Nabi SAW, kita akan sebutlah. Jadi wajib ke atas manusia mengerjakan haji ke Baitullahil Haram bagi orang yang mampu sampai kepadanya, lillahi, yakni kerana Allah Subhanahu Wa Taala.
Kenapa disebut lillah tu pun mufassirun pun ada syarah, cuma anda tak mau sebut kat sini. Okey. Jadi alan nasi hajjul baiti man istata'a ilahi sabila. Kalau kita tengok dalam ayat ni Allah Taala kaitkan orang yang wajib haji itu dikaitkan dengan istita'ah. Dikaitkan dengan berkemampuan. Sebab tu antara syarat wajib haji itu adalah istita'ah. Sehingga kan dalam hadis pun disebut juga wa hajjul bait man istata'a ilahi sabila. Ni dia datang hadis Nabi, wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin. Dibina Islam tu di atas 5 perkara, dan di antara satu yang disebutkan adalah hajjul bait, mengerjakan haji. Baik. Itu dalil wajib haji. Antaranya lagi adalah wa atimmul hajja wal umrata lillah. Tapi dia sebut kat bawah, kat umrah. Sebab haji tu ada ayat lain dah. Cukup dah ayat tu. Umrah ni mahallul khilaf. Ni antara masalah yang diperkhilafkan oleh para ulama. Baik, watajibul umrah fil azhar inda syafi'iyah ala man tawaffarat fihi syurutul wujubil atiyah. Sama jugalah macam tadi. Sama dengan atas tu wajib umrah pada kaul yang azhar, kaul yang lebih kuat di sisi syafi'iyah, atas orang yang cukup padanya syarat-syarat wajib yang akan disebutkan. Baik, dalil wujub umrah ni apa? Dalil wajib umrah. Wa dalil wujubil umrah qauluhu ta'ala wa atimmul hajja wal umrata lillah. Nampak? Nak pakai ayat tadi tak boleh. Sebab dalam ayat tadi sebut perkataan haji. Walillasi 'alan nasi hajjul bait. Memang sebut haji. Tak ada pun nas kan umrah. Tapi dalam ayat ni Allah Taala sebut wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah, sempurna dengan mana tunaikanlah haji dan umrah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi al-itmam di sini dengan mana al-ada. Sebab ada qiraat baca wa aqimul hajja wal umrata lillah. Ada qiraat baca wa aqimul hajja wal umrata lillah. Samalah dengan wa aqimus solah. Wajib kan kita dirikan solat, wa aqimus solah, dirikan solat. Ada riwayat wa atimul hajj wa aqimul hajja wal umrata lillah. Itu satu. Tapi ada kritikan lah. Ulama ni dia pakai kritik. Sebab dalam mazhab Hanafi, mazhab Maliki bukan fardu. Okey. Jadi depa tafsir lain. Tafsir depa lain. Wa atim dalam ayat ni Allah sebut wa atimul hajja wal umrata lillah. Wajib sempurnakan. Wajib sempurnakan. Tapi kalau tak sempurna lagi, kalau tak belum masuk lagi, maka tak wajib. Macam tu haji pun sama. Haji jemaah, haji ada ayat lain. Tapi umrah tak ada. Cuma dalam di sini sebut haji. Boleh faham? Dalam ni sebut haji, disuruh sempurnakan haji dan suruh sempurnakan umrah. Jadi kalau seseorang tu dah masuk dalam ibadat haji, masuk dalam ibadat umrah, wajib dia sempurnakan. Adapun kata wajib umrah, tak wajib. Adapun haji, kewajipan dia ada ayat lain. Itu maksudnya Imam Malik bawa kepada mazhab Maliki, bawa atimmu dengan man al-itmam. Makna dia lah sempurnakan. Sebahagiannya dalam mazhab kita wa atimmu dengan mana al-itmam kat sini dengan mana al-ada. Baik. Kalau dalam mazhab Hanafi, depa bawa sokongan daripada qiraat lain pula. Ada qiraat baca wa atimul hajja wal umratu lillah. Wow istinaf. Mula ayat baru. Tak ada khabar.
wa atimul hajja. Lepas tu wal umratu, bermula umrah itu lillah. Apa ni? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni bukan kerana bukan kerana asnam, bukan kerana berhala-berhala seperti yang didakwa dan disangkakan. Macam tu pula dia punya huraian masing-masing, bawa hujah masing-masing lah. Nak bagi tahu dalam mazhab kita wajib. Ni antara dalil dia lah. Wa hadisu, itu daripada ayat Quran, daripada hadis. Wa hadisu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha annaha qalat qultu ya Rasulullah 'alan nisa'i jihad. Jadi hadis daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, dia kata bahwasanya Sayyidina Aisyah berkata, aku berkata wahai Rasulullah, 'alan nisa'i jihad, yakni wajibkah ke atas perempuan itu jihad? Sebab ala min siyagil wujub, daripada sirah-sirah yang menunjukkan ke atas wujub. Takdir dia yakni hal yajibu 'alan nisa'i jihad, adakah wajib ke atas perempuan tu jihad? Lepas tu Nabi jawab qala na'am. Nabi kata na'am, ya, alaihinna jihadun la qitala fihi al-hajj wal umrah. Dia kata ya, atas mereka, yakni wajib ke atas mereka orang perempuan jihad yang tidak ada qital, tidak ada peperangan padanya. Apa dia? Al-hajj wal umrah. Jadi Nabi jawab tu alaihinna, ini wajib kat, yakni yajibu alaihinna jihadun la qitala fihi al-hajj wal umrah. Jadi ni antara dalil, di antara dalil dia lah. Di antara dalil dia. Cuma Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau kita tengok dalam baca-baca dalam kitab-kitab lain, ada kritikan. Ada kritikan tentang Syekh Nuruddin Itir dalam syarah I'lamul Anam, syarah Bulughul Maram. Dia ada kritik sikit, istidlal dengan hadis ni fihi nazar. Ada tilik sikit lah. Sebab apa? Ada riwayat dalam Bukhari tak pakai lafaz ala, tapi sebut lakunna jihadun la qitala fihi. Ada dengan guna huruf lam. Jadi macam itulah dalam bahasa Arab ni, tukar huruf jar dia jadi berbeza makna, lepas tu bawa kepada berbeza hukum. Baik. Kemudian ada hadis, ada satu hadis yang tu ada saja nak sebut kat sini lah sebagai mimba bil faedah. Ada satu hadis, kalau baca dalam kitab-kitab yang lain, saya ada kat bawah ni, tak ada. Kalau baca dalam kitab-kitab yang lain, biasanya kitab-kitab yang lebih besar dia akan bawakan perkataan tu lah, maknanya ada kritikan, dia jawab balik. Jadi ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, oleh Imam Tirmizi. Seorang sahabat ni tanya Nabi, seorang sahabat Nabi ni tanya, al umratu wajibatunhi, umrah tu adakah dia wajib? Lepas tu Nabi kata la wa an ta'tamira khairun lak, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kata tak wajib. Nabi kata tak wajib, tapi kalau kamu melakukan umrah itu lebih baik bagi kamu. Jadi dalam Sunan Tirmizi ataupun Jami' Tirmizi disebut hadis tu hasanun sahih. Dalam tu disebut hasanun sahih. Kalau buka kitab-kitab yang besar, kita akan jumpa kebanyakannya ulama-ulama Syafi'iyah akan nakalkan perkataan Imam Nawawi dalam Majmu'. Dia akan nakalkan perkataan Imam Nawawi dalam Majmu', yang Imam Nawawi kata jangan kamu terpedaya dengan tashihnya Imam Tirmizi. Yang mana Imam Tirmizi mensahihkan hadis tersebut. Dia kata hasanun sahih. Dalam Majmu' Imam Nawawi kata, dia kata tashih dia ni ghairu makbul.
Tashih Imam Tirmizi dalam jami' dia kata tak diterima lah. Tak diterima sebab para hufaz sepakat kata hadis tu dhaif. Hadis tu dhaif sebab ada perawi nama dia Al-Hajjaj Ibnu Artah. Dia dhaif, dia sayyul hifz, hafalan dia tak kuat. Lepas tu dia mudallis. Okey, jadi anda cek, tengok, kita buka Jami' Tirmizi, tengok memang dalam tu ada sebut lah. Yang anda tengok ada Muassasah Risalah tu, Tab'ah Muassasah Risalah, memang sebut hasanun sahih. Dan kita buka Takribut Tahzib, cari Al-Hajjaj Ibnu Artah tu memang Ibnu Hajar sebut macam tu lah, sebut saduq kasirul khata' wa tadlis. Jadi dia ni banyak salah dan banyak tadlis. Banyak tadlis. Jadi kata apa? Jadi bila kita tengok tu macam sebab macam tak puas hati sikit lah. Tak puas hati Imam Tirmizi sahihkan hadis tu. Sebab dia kalau banyak ada syawahid dan mutaba'at pun, dia boleh dinaik kepada hasan. Tapi dalam tu sebut hasanun sahih. Jadi agak iskal. Tapi alhamdulillah ana jumpa dalam I'lamul Anam, syarah Syekh Nuruddin Itir, Syarah Bulughul Maram. Okey, kita tengok sikit saja, ambil faedah daripada sini. Cuma dalam ni yang anda faham, Syekh Nuruddin Itir dia mentarjihkan kepada pandangan yang mengatakan umrah tu sunat. Sebab tu dia buat tajuk pun al-umrah tu sunnah. Jadi hadis daripada Jabir, semua boleh nampak hadis daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma qala atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam a'rabiyyun faqala ya Rasulullah akhbirni anil umrah. Itu lafaz dia, awajibatun hi. Jadi seorang Arabi datang kepada Nabi, lepas tu dia kata kat Nabi, bagi tahu aku wahai Rasulullah berkenaan umrah, adakah dia wajib? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la wa an ta'tamira khairun lak. Jadi dia kata tak wajib, tapi kamu buat umrah tu lebih baik. Okey, riwayat Ahmad, Tirmizi, wa rajah waqfuhu. Tak apa. Lepas tu akhraj Ibn Adi, tak mau tengok yang tu, dia tengok kepada isnad. Dia kata hadis Jabir al-awwal, la wa an ta'tamir khairun lak, akhrajahu at-Tirmizi min tariqi Amr ibni Ali anil Hajjaj ibni Artah. Ni dia perawi ni bermasalah, perawi sebelum dia pun bermasalah juga. Marfu'an, dia riwayat secara marfu', maknanya sampai kepada Nabi SAW. Disandarkan kepada Nabi lah. Lepas tu Imam Tirmizi kata hasanun sahih. Biasa Imam Tirmizi selepas dia sebut hadis, dia bawa datang kan hukum hadis tu kan. Akhrajahu al-Baihaqi mawqufan min tariqin akhar anil Hajjaj. Lepas tu hadis yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Hadis yang sama diriwayatkan oleh Imam Baihaqi tapi secara mauquf. Maksudnya bukan perkataan tu bukan perkataan Nabi, tapi perkataan sahabat daripada jalur yang lain, tapi tetap sampai kepada Hajjaj, Al-Hajjaj Ibnu Artah. Maksudnya Al-Hajjaj Ibnu Artah ni madarul isnad, maknanya tempat berpusingnya sanad. Maknanya ada banyak jalur pun akhirnya akan sampai kepada Al-Hajjaj. Wa qala Imam Baihaqi kata hadza huwal mahfuz anil Hajjaj, hadza huwal mahfuz anil Hajjaj mauquf ghairu marfu'. Imam Baihaqi kata inilah yang mahfuz, yang kita kata yang cakap macam mana, terjemah macam mana mahfuz ni, yang mahfuz daripada Hajjaj,
yang maknanya riwayat yang betul ya, yang terjaganya, yang dapat yang setahunya betulnya daripada Hajjaj ni adalah mauquf, bukannya marfu'. Sebab itulah musannif kata warrajih waqfuhu. Syekh Nuruddin Itil wa idza qala al-musannif warrajih waqfuhu. Wa ta'aqqaba an-Nawawi al-Imam at-Tirmidzi fi tashih al-hadis. Jadi Nawawi dia ada kritik sikit berkenaan dengan tashih Imam Tirmizi hadis ni. Ini dalam majmu', dia nakalkan perkataan Imam Nawawi dalam majmu'. Dia kata faqala wa amma qaulu Tirmizi rahimahullah inna hadha hadisun hasanun sahih fa ghairu maqbul wala yuktaru bi kalami Tirmizi fi hadha wa qad ittafaqa al-huffadhu ala annahu hadisun dhaif. Jadi dia kata adapun perkataan Tirmizi hadis ni hasan sahih, ni tidak diterimalah. Dia kata janganlah kita terpedaya dengan kalam Tirmizi pada tashih ini. Kata kerana apa? Kerana huffaz telah ittifaq bahwasanya hadis ni dhaif. Lepas tu apa? Tak cakap sajalah, buat datang dalil dhaif tu. Wa dalilu dhaifihi anna badarahu alal Hajjaj ibni Artah. Maknanya dia kata dalil lemahnya hadis ni, tempat pusingan sanad tu adalah Hajjaj ibni Artah. Maknanya maknanya kalau banyak jalur pun akhirnya akan sampai kepada Hajjaj ibn Artah, akan melalui dia sebelum sampai kepada sahabat tu. La yu'rafu illa min jihatih. Tidak diketahui kecuali hadis ni kecuali daripada jalur Hajjaj. Wa Tirmizi innama rawahu min jihatih. Tirmizi dia riwayat daripada jalur Hajjaj. Wal Hajjaju dha'ifun wa mudallisun bi ittifaqil huffaz. Jadi Hajjaj ni perawi dhaif, lepas tu mudallis. Mudallis apa? Dia riwayat daripada, kita kata daripada guru dia. Dia riwayat daripada guru dia, hadis yang dia tak dengar pun daripada guru dia. Ada hadis yang dia dengar daripada guru dia dan ada hadis yang dia tak dengar. Yang dia tak dengar tu pun dia riwayatkan juga daripada guru dia, cuma dia tak cakap haddatsana, akhbarana, sami'tu, dia tak sebut. Dia sebut an. Dia guna lafaz an. Okey. Jadi dia kata apa lagi? Waqad qala fi hadisi an Muhammad ibn al-Munkadir. Nampak? Dia ni dah lah dhaif. Lepas tu mudallis. Dalam hadis ni dia guna an-anah. Maknanya dia gunakan, dia riwayat dengan lafaz, dia riwayat dengan lafaz an. Baik. Dia riwayat dengan lafaz an Muhammad ibn al-Munkadir. Jadi mudallis kalau dia riwayatkan dengan lafaz an, maka hadisnya tidak dibuat berhujah tanpa khilaf. Kata wal mudallis idza qala fi riwayati an la yuhtaju bihi bila khilaf. Kecuali ada beberapa orang lah yang dikecualikan. Dia mudallis tapi tadris dia diterima. Kalau dia guna an, diterima. Yang ni tak, ni dhaif. Kama huwa muqarrarun ma'ruf. Seperti mana yang dah benda ni dah ditakrirkan dan benda ni ma'ruf lah dalam mustalah hadis. Wa li anna jumhurul ulama ala tad'ifil Hajjaj bisababin akhar. Dan kerana jumhur ulama mendhaifkan Hajjaj ni dengan sebab yang lain. Ghairi tadlis, selain daripada tadlis. Bukan saja sebab tadlis, juga sebab lain. Maksudnya dhaif, lepas tu tadlis. Fa idza kana fihi sababan yamna'u kullu wahidin minhuma al-ihtijaj bihi wa huma ad-dha'fu wa tadlis, fa kaifa yakunu hadisuhu sahihan. Jadi Nawawi kata kalaulah apabila ada pada Hajjaj ni dua sebab, yang mana salah satu sebab tu menegah daripada kita berhujah dengan hadis dia ni, hadis Hajjaj bin Artah ni, macam mana hadis tu boleh jadi sahih? Okey. Wa hasilu maqsudin Nawawi rahimahullah annal hadis dhaifun li salasati asbab. Ini perkataan Nuruddin Itir. Sebab lagi dia nak terangkan sikit tentang ini dah keluar tajuk sikit ni, cuma ada kaitan, dia berkait dengan hadis. Tapi ana rasa penting lah. Jadi khulasah maksud Imam Nawawi ni, hadis ni dhaif kerana tiga sebab.
Yang pertama, annahu min riwayatil Hajjaj ibn Artah. Yang pertama, hadis ni riwayat Hajjaj bin Artah, wa huwa mudallis. Dia perawi yang melakukan tadlis. Yakni maksud mudallis annahu yarwi an masyayikhihi alladhina sami'a minhum ahadis lam yasma'ha minhum. Dia riwayat daripada guru-guru dia. Dia riwayat daripada guru-guru yang dia dengar hadis-hadis yang dia tak dengar. Guru-guru ni dia dengar juga hadis. Ada hadis yang dia dengar, ada hadis yang dia tak dengar, tapi dia riwayat hadis yang dia tak dengar. Tapi dia menggunakan sirah tuhimus sama', menggunakan sirah yang bagi waham seakan-akan dia dengar. Kaqaulihi an fulan, seperti katanya daripada fulan. Wa riwayatul mudallis bimisli hadhihi sirah dha'ifah. Jadi riwayat mudallis dengan sirah ini dhaif. Yang kedua, sebab yang kedua, anna rawiyal hadis fihi sababun akhar li ta'an wa huwa dha'fu, yakni su'ul hifz, yakni su'al hifz. Jadi dia ada sebab yang lain, orang kata su'ul hifz, maknanya dia punya hafalan dia kurang, salah dia orang kata apa, dia banyak salah lah, su'ul hifz. Dia ada martabat-martabat dia tu. Yang ketiga, annal hadis tafarrada bihil Hajjaj ibnu Artah. Hadis ni Ibnu Artah bersendiri dan meriwayatkan daripada orang selepas dia lah, daripada guru dia tu. Summa ta'addada ruwah anhu, sebab tu dia seorang je ambil daripada guru dia, orang lain tak ada ambil. Jadi perawi-perawi yang lain tu akan, kalau ikut jalur sahabat ni, akan melalui Al-Hajjaj ibnu Artah. Okey, ni tiga sebab. Wal asanid taltaqi indal Hajjaj, sanad-sanad semua akan bertemu di Hajjaj daripada Muhammad bin Munkadir, daripada sahabat Nabi Jabir. Inilah makna perkataan madaruhu alal Hajjaj ibn Artah. Dan antara yang kritik juga Al-Hafiz Ibn Hajar dalam kitab dia At-Talkhisul Khabir, kitab takhrij. Okey, yang ni dia nak jawab. Dia kata wa hadza ta'nu nashi'un fi ma tabayyana min ikhtilafi nusakhil jami' fil hukmi alal hadis. Jadi dia kata kritikan terhadap Imam Tirmizi ni, sama ada daripada Imam Nawawi ataupun daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia kata berlaku pada apa yang kami lihatlah, apa yang kami dapat pastikan, berlaku disebabkan berbezanya nuskhah Jami' Tirmizi. Jadi Imam Jami' Tirmizi tu dia banyak nuskhah. Ada banyak nuskhah lah. Jadi dalam ada perbezaan hukum pada hadis-hadis dalam Jami' Tirmizi itu. Wa huwa amrun yaqa'u katsiran fi hadzal kitab. Dia kata ini adalah perkara yang banyak sekali berlaku dalam kitab ni. Mimma yuaddi ahyanan ila al-i'tirad 'ala al-Imam Tirmizi. Jadi dia kata banyak sekali berlaku dan menyebabkan terkadang menyebabkan banyak bantahan-bantahan lah ke atas Imam Tirmizi. Kama haqqaqna fi kitabina al-Imam At-Tirmizi wal muwazanah baina jami'i wa baina as-sahihain. Ana cari kitab ni tak jumpa lagi. Siapa ada tolong hantar PDF kat nah. Kama haqqaqna fi kitabina al-Imam At-Tirmizi wal muwazanah baina jami'i wa baina sahihain. Baik. Jadi dia kata wa hadzal hadis sabatal hukmu alaihi bi annahu hasanun sahih fi nusakhil matbu'ah bi Misra wal Hindi. Lakin nabbaha Syaukani ala anna tashih at-Tirmizi innama thabata fi riwayati al-Karuhi kan, tak tahu sebut macam mana, faqat. Amma sa'iru riwayatil kitab falam tazid ala qawli hasan. Wa hadha huwa ar-rajih kama haqqaqahu al-Hafiz Ibn Hajar. Jadi dia kata ada nuskhah yang lain, semua nuskhah hasan sahaja, dia tak sebut pun sahih. Cuba dalam nuskhah nuskhah dalam riwayat Karuhi tu sahaja, dalam riwayat Karuhi tu sahaja Sayyidina Ahmad disebut hasanun sahih. Adapun riwayat-riwayat yang lain hanya sebut hasan, dan inilah yang rajih. Jadi wallahu a'lam, yang ana nampak yang nuskhah yang sampai kepada Imam Nawawi, nuskhah ni iaitu nuskhah yang mengatakan hasanun sahih.
Jadi hadis tu hasan. Hasan bukan hasan li ghairihi, bukan hasan li zatihi, hasan li ghairihi. Maksudnya dia asalnya dhaif, tapi disebabkan ada riwayat-riwayat yang lain, ada mutabi' dan juga ada syahid, maka dia naik kepada martabat hasan li ghairihi. Bawah ni Syekh Nuruddin Itir dia bawakan mutaba'at dan juga syawahid. Dia nak tak bacalah, yang tu hangpa boleh baca. Jadi yang betulnya hasan sahaja, bukan sahih. Itulah yang rajih, yang lebih tepat, wallahu alam. Baik. Sambung balik. Sambung balik sikit lagi. Wahuma, yang tadi pasal apa, haji dan umrah, dalil wajib haji dan umrah kita settle. Sekarang ni dia nak masuk pula, kata wajib haji dan umrah ni secara segera ke ataupun bukan secara segera. Wahuma wajibani ala tarakhi, haji dan umrah itu wajib atas jalan tarakhi, atas jalan perlambatan. Maknanya bukan atas jalan segera. La ala al-faur, bukan atas jalan segera. La yajibani illa maratan wahidah fil umur, tidak wajib kedua-duanya kecuali sekali. Sekali saja seumur hidup. Kata sahibu Zubat, al-hajju fardun wa kadzakal umrah lam yajiba fil umri ghaira marrah. Jadi haji fardu, begitu juga umrah, dan kedua-duanya tidak wajib kecuali seumur hidup, kecuali sekali. Kata syarah lagi hafizahullah, wala yajibani illa ala man tawaffarat fihi syurutul wujub, illa ala man tawaffarat fihi syurutul wujub. Dan kedua-duanya haji dan umrah tidak wajib kecuali atas orang yang cukup sempurna padanya syarat-syarat wajib. Fayajibani ala al-muslim, maka wajib haji dan umrah itu ke atas orang Islam. Bila sebut orang Islam, fa kharaja bihil kafirul asli, maka tidak terkeluarlah dengan perkataan muslim tu kafir asli. Jadi kafir asli tak wajib. Tak wajib maksudnya tak wajib wujub mutalabah, tidak wajib kita tuntut dia melaksanakan haji. Tetap wajib tuntut dia laksanakan haji. Adapun di akhirat, maka dia akan diseksa kerana tidak mengerjakan haji. Itu seksa tambahan di atas seksaan kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang disebut pada kitab usul. Baik. Jadi fala yajiba, tafri'nya fala yajibani alaihi wujuba mutalabatin bihima fid dunya. Ini macam sebut tadi lah. Maka haji dan umrah tidak wajib ke atas kafir asli sebagai wajib tuntut dengan haji dan umrah tu di dalam dunia. Maknanya kita tak wajib nak nak tuntut, nak paksa dia untuk melakukan haji. Adapun murtad, wa ammal murtadu fayajibani alaihi, maka wajib kedua-duanya ke atasnya seperti muslim. Wajib ke atasnya. Tak kiralah sebab murtad dia asalnya Islam. Jadi wajib ke atasnya walaupun dia murtad. Lepas tu wajib pergi haji juga. Wajib pergi haji tapi kena masuk Islam dulu. Sebab haji ketika mana riddah tidak sah. Bahkan kalau dia berlaku riddah, murtad ketika buat haji dia fasid. Haji dia rosak. Haji dia rosak. Dia tak boleh teruskan haji dah. Dalam ni kita akan tengoklah nanti dalam bab haji ni, ulama Syafi'iyah membezakan antara batil dan juga fasid. Batil dan juga fasid, ada 4 tempat yang batil dan fasid dibezakan di antara dua makna tu. Adapun pada bab-bab yang lain makna dia sama je. Fayajibani alaihi kal muslim illa annahuma la yasihani minhu fi zamani riddatihi.
wa idza mata murtaddan la yuqdayani anhu. Wajib haji dan umrah ke atas murtad seperti mana orang Islam, kecuali haji dan umrah itu tidak sah daripadanya pada waktu riddahnya, dan apabila dia mati dalam keadaan murtad, maka tidak diqada haji dan umrah itu bagi pihaknya. Yang kedua, syarat yang kedua al-baligh, sampai umur, fala yajibani ala sabi, maka tidak wajib haji dan umrah atas budak-budak. Sebab apa? Li adami taklifihi, kerana ketiadaan taklifnya, maknanya dia tidak dibebankan dengan hukum, dia tidak dibebankan lagi dengan hukum. Wa yusabu ala hajihi, kalau dia buat diberi pahala atas haji yang dilakukan, wa umratihi, dan umrah yang dilakukan, thawaban nafli, pahala sunat lah, liwuku'ihi ma lahu naflan, kerana jadinya ataupun jatuhnya haji dan umrah itu baginya sebagai sunat. Baik, syarat wajib yang ketiga al-akil, berakal. Fala yajibani alal majnun li adami taklifihi, maka tidak wajib haji dan umrah ke atas orang gila kerana ketiadaan taklif. Dia tidak dibebankan dengan hukum. Al-hur, yang keempat, merdeka. Maksudnya merdeka kamilul hurriyah, merdeka yang sempurna, merdeka yang sempurna. Fala yajibani ala man fihi riq, maka tidak wajib haji dan umrah atas orang yang ada padanya sifat kehambaan. Orang yang ada padanya sifat kehambaan tidak wajib haji. Tapi kalau dia buat haji dia sah, tapi tidak memadai haji fardu. Maknanya bila dia dah bebas, dia wajib buat haji sekali lagi. Sebab apa tak wajib? Li'anna manafi'ahu mustahaqqatun li sayyidihi, kerana manfaat hamba tadi itu adalah milik tuan dia, adalah milik ataupun hak tuan dia. Jadi kalau kita wajibkan haji kepada hamba, di situ kita memudaratkan tuan dia. Itu kata syarih, wa fi ijabi dzalika alaihi, pada mewajibkan yang demikian tu, iaitu haji dan umrah ke atas hamba, idrarun bisayyidihi, itu memudaratkan dia punya tuan dia. Falaisa mustati'an, maka dia tu tidak dikira orang yang mustati', yang mampu. Syarat yang kelima al-qadiri alaihi bi nafsihi aw bi ghairihi in ajaza bi maradin la yurja bur'uhu aw kibarin. Yang kelima, orang yang mampu berkemampuan atas haji dan juga umrah. Ini ala kulli minhuma. Mampu tu bi nafsihi, dia mampu sendiri buat haji tanpa pertolongan orang lain, au bi ghairihi, ataupun dengan pertolongan orang lain. In ajaza, jika dia lemah daripada melakukan haji dengan sendiri, bima radin, disebabkan sakit, la yurja bur'uhu, disebabkan sakit yang kita tidak ada harapan sembuh, yang tidak diharapkan sembuh, au kibarin, ataupun kerana dah tua bangka dah, ataupun tua bangka atau besar, ataupun lumpuh, wahwal ma'du kama sayati. Dia orang ni disebut sebagai al-ma'du, dah tidak ada kata harakah, dah lemah dah. Dia tak mampu dah untuk buat amal-amal haji dengan sendiri. Baik, seperti mana yang akan disebut nanti. Al-makna anna min syuruti wujubil haji wal umrah al-istita'ah. Makna perkataan dia ni bahawasanya daripada sebahagian daripada syarat-syarat wajib haji dan umrah adalah istita'ah, berkemampuan. Liqaulihi ta'ala walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ni ayat tadi yang kita dah sebut dah. Ayat ni dan juga hadis, Allah Subhanahu Wa Taala kaitkan dengan istita'ah, dan Nabi juga kaitkan dengan istita'ah. Wal umratu kal haji, umrah pun seperti haji. Wahya merujuk kepada al istita'ah.
Wahia al-istita'ah tu nau'an, ada dua jenis. Yang pertama istita'atu bin nafs, dan yang kedua istita'ah bil ghair. Yang pertama dia mampu sendiri lakukan haji, yang kedua dia mampu tapi dengan pertolongan orang lain. Baik, kita tengok kita ambil istita'ah bin nafs ni, kita baca sikit. Awalan al-istita'ah bin nafs. Yang pertama istita'ah bin nafs, dia mampu buat haji sendiri. Wa qad dzakara al-muallifu rahimahullah biqauli al-qadir alaihi bi nafsihi. Jadi musannif dia sebutkan istita'ah bin nafsi itu dengan katanya al-qadir alaihi bi nafsihi. Jadi perkataan al-qadir alaihi bi nafsihi itu merujuk kepada istita'ah bin nafs. Walaha sab'atu syurutin, dia ada 7 syarat. Dia ada 7 syarat. 7 syarat ni disyaratkan pada perempuan, dan 6 daripada 7 ni pada laki-laki. Okey. Yang pertama, wujudu mu'anis safar muddata zahabihi wa iyabihi. Ada keperluan safar sepanjang tempoh pergi dan juga pulang. Sepanjang tempoh pergi ke tanah haram dan juga pulang. Pergi ke tanah haram dan juga hari-hari dia buat haji itulah, semua kena kira lah perbelanjaan harian. Yang kedua, wujudu rahilatin. Nanti kita akan tengok perbelanjaan itu, perbelanjaan kita kata makan minum dia, perbelanjaan tempat tinggal dia. Lepas tu kalau orang yang tak larat pakai kursi roda, perbelanjaan upah tolak, upah tolak untuk buat umrah. Lepas tu upah tolak untuk buat haji, tawaf untuk umrah. Lepas tu tawaf untuk haji. Lepas tu tawaf untuk tawaf wadah lagi, tolak untuk tawaf wadah lagi. Tolak tu pun dah 400 rial lah, $100 lah mudah kata. $100. Cuma tawaf wadah lah, murah sikit kan. Lepas satu tolak sekali pun dah $100 dah. Baik. Tu semua tu dia kena kira, dia kena termasuk dalam dia punya perbelanjaan dia. Baik, wujudu rahilatin, ada kenderaan liman bainahu wa baina Makkah marhalatan fa aksar. Ada kenderaan ni kenderaan ni jadi syarat wajib kepada siapa? Kenderaan ni jadi syarat wajib kepada orang yang tinggal orang yang rumah dia, tempat tinggal dia dengan Mekah tu jarak dia 2 marhalah ataupun lebih. Orang yang tempat tinggal dia daripada yang tempat tinggal dia dan Mekah, antara tempat tinggal dia dan Mekah tu jarak dia 2 marhalah ataupun lebih. Baik, kalau orang yang tempat tinggal dia, jarak antara tempat tinggal dia dan Mekah kurang daripada 2 marhalah. Baik, orang yang tempat tinggal dia di antara Mekah dan tempat tinggal dia kurang daripada 2 marhalah, ada 2 keadaan. Sama ada dia mampu untuk berjalan kaki ataupun dia tak mampu untuk berjalan kaki. Kalau dia mampu untuk berjalan kaki, wajib dia pergi buat haji dalam keadaan berjalan kaki. Kalau tak mampu, dah tua dah, memang tak boleh dah, tak kuat untuk jalan kaki, maka waktu ni diwajibkan ada kenderaan. Adapun orang yang jarak di antara rumah dia dan juga Mekah 2 marhalah, maka diwajibkan ada kenderaan. Sama ada dia mampu ke, syarat nak wajib kena ada kenderaan juga. Kalau dia mampu, tetap tak wajib. Tapi kalau dia nak pi juga dalam keadaan berjalan kaki, tidak ada masalah, boleh. Yang ketiga, amnut tariq. Kata aman perjalanan. Maksudnya aman dalam perjalanan. Kita tak ada peperangan ataupun tidak ada perompak di perjalanan ke. Perjalanan dia nak pi sampai ke tanah haram tu selamatlah. Dan diri dia selamat. Lepas tu harta yang dia bawa untuk tujuan safar tu pun selamat.
Bi an ya'mana ala nafsi, dengan bahwasanya dia aman atas diri dia, wa ala jami'i ma yahtaju listishabihi fi safari, dan aman atas semua barang yang dia berhajat untuk bawa bersama dengan dia dalam safarnya. Baik, yang keempat, imkanul masir. Imkanul masir. Apa maksud imkanul masir? Maksudnya kalau kita nak terjemah, imkanul masirnya boleh berjalan. Kan boleh berjalan. Maksud dia baki masa yang ada selepas istita'ah. Imkanul masir ni kita akan tengok selepas syarat istita'ah yang lain dan syarat-syarat wajib yang lain dah terpenuhi, baru kita akan tengok kepada imkanul masir. Jadi syarat-syarat istita'ah yang lain semua dah selesai dah. Kita kata dia perbelanjaan safar ada, pergi dan balik, kenderaan ada, jalan selamat. Lepas tu kalau perempuan ada mahram ataupun ada suami ataupun ada kumpulan beberapa orang perempuan ikut sekali dengan dia. Lepas dah ada cukup semua tu, baru kita akan tengok imkanul masir. Maksudnya masa yang ada cukup tak untuk dia sampai ke Mekah sebelum tamat waktu wukuf, ataupun lebih tepat sekali sebelum dia sampai ke bumi Arafah, sebelum tamat waktu wukuf. Sebab wukuf ni antara rukun besar dalam ibadat haji. Nabi kata al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Bukan maksudnya haji itu wukuf di Arafah je tak, tapi nak bagi tahu dia rukun besar. Hanya dapat wukuf di Arafah, dapat buat teruskan haji yang lain. Misal dia macam solat, kalau siapa dapat rukuk, maka dia dapat rakaat. Misal dia macam tu lah. Baik, jadi imkanul masir ni waktu yang ada selepas syarat-syarat yang lain selesai, waktu yang ada cukup, sempat untuk dia sampai ke bumi Arafah untuk berwukuf dalam dalam keadaan perjalanan dia tu perjalanan yang biasa, perjalanan yang biasa orang jalan, bukannya kelang kabut. Kalau naik kereta, kita kata perjalanan biasa 110 km sejam, 110 km sejam. Tapi sebab dia tak ada masa, dia kena dapatkan 200 km sejam. Contoh, dia kena dapatkan 200 km sejam, barulah dia sempat wukuf di Arafah. Jadi waktu ni dia terpaksa berjalan bukan dengan perjalanan yang biasa, tapi perjalanan yang luar daripada kebiasaan. Macam tu pun tak wajib dah. Kalau dia terpaksa buat macam tu, tak wajib. Kita tengok dia tafsirkan imkanus sair. Dia kata ka'an yabqa waqtun ba'da listita'ati yumkinu fihi alwusulu ila makkah bisairil mu'tad. Dia kata bahawasanya berbaki waktu selepas istita'ah, yang lain tadi itu, syarat-syarat yang lain itu, selepas dia mampu tu, berbaki waktu yang mungkin sampai kepada Mekah dengan perjalanan yang biasa. Jadi kalau dia naik kereta macam anda sebut tadi, maka dia berhajat kalau perjalanan biasa kita kata 110, kalau kat belah-belah sana 140 ataupun 120 km sejam. Kalau ikut perjalanan biasa tu tak boleh. Dia terpaksa tekan minyak ataupun speed laju lah 200 km sejam, barulah dia boleh sempat wukuf di Arafah. Kalau tak, dia akan sampai pada 10 hari bulan pagi tu lepas subuh, tak sempat wukuf di Arafah. Jadi wukuf di Arafah start pada 9 hari bulan kan, 9 hari bulan Zulhijjah, selepas selepas zawal. Jadi waktu zawal sampailah subuh esok, itu waktu wukuf. Maknanya dia sempat sampai waktu wukuf. Jadi kalau bawa perjalanan biasa tak sempat, nak kena bawa laju. Jadi bila macam tu keadaan dia, tak wajib ke atasnya haji. Tapi kalau dia nak pergi juga, nak bawa laju, dia nak pergi juga, haji dia sah je.
Cuma nak kata wajib tu tak wajib lagi. Itu nombor 4. Nombor 5, an yakhruja ma'al mar'ati zawjuha aw mahramuha aw niswatun siqat sintan fa aksar. Syarat yang kelima, keluar bersama perempuan tu suami dia. Hanya ada suami, teman, isteri ataupun mahram dia, ataupun beberapa kumpulan orang perempuan, 2 orang ataupun lebih, 2 orang perempuan ataupun lebih. Ada yang syaratkan 3. Di sini sebut 2 orang, 2 orang perempuan ataupun lebih. Ini wajib. Ini nak kata wajib. Nak kata syarat wajib. Barulah ada syarat ni dikira perempuan tu mustati'ah. Dia orang yang mampu. Tapi kalau dia tak ada suami ataupun tak ada mahram, tak ada teman perempuan untuk teman dia, lepas tu dia nak pi juga, hukum dia harus dengan syarat aman lah, dengan syarat aman. Tapi wajib tak wajib lagi. Yang keenam, subutuhu alal markub bila dararin syadid. Dia dapat menetap di atas kenderaan tu tanpa ada mudarat yang bersangatan. Jadi dia boleh duduk lah. Ada orang tak boleh jadi dia mabuk kenderaan, dia tak boleh naik kenderaan. Kalau dia naik kenderaan, dia naik flight. Kalau sekarang ni pakai flight, naik flight memang dia muntah-muntah, ataupun doktor kata tak boleh kalau dia naik dia ada penyakit ni, kalau dia tak boleh naik flight. Dia tak boleh naik flight, ataupun mabuk laut kau memang tak boleh naik. Jadi nak kena pergi naik kereta je lah. Naik kereta pun tak boleh kan nak pergi kan. Jadi dia tak boleh tu, tak dikira subut alal markub. Dia tak boleh, dia tak subut. Jadi dia dikira tak cukup syarat. Tak cukup syarat istita'ah. Tak cukup syarat istita'ah. Baik. Al-istita'ah bil ghair. Istita'ah bil ghair ni ini ana tangguhkan. Kita tengok sikit. Wasallallahu Sayyidina Muhammad. Jadi kat sini ada ada sebut sikit sini. Syarat istita'ah pada diri sendiri, cukup bekalan, maksudnya perbelanjaan harian. Lepas tu kiralah dam dan juga upah. Jadi kalau dia buat haji tu haji tamattu', nanti kita akan tengok kaifiat ataupun cara nak buat haji, sama ada buat haji ifrad ataupun haji tamattu' ataupun haji qiran. Jadi kalau buat haji tamattu' dan juga haji qiran, dia kena dam. Jadi kita kira siap-siap semua tu masuk dalam perbelanjaan lah. Haji tamattu', upah tolak untuk umrah, haji dan tawaf, tawaf wada', upah melontar. Kalau ada upah-upah lain, sekali lah. Lepas tu cukup nafkah untuk tanggungan. Jadi dia ada cukup nafkah untuk tanggungan anak-anak dia, isteri dia, dan kalau ada orang yang dia bawah tanggungan dia, jadi dia kena ambil kira semua tu lah, pembelanjaan sara hidup, persekolahan, lepas tu kesihatan, ubat-ubatan, dan kemudahan asas yang lain untuk orang yang di bawah tanggungan dia. Mempunyai kenderaan, sama ada kereta ataupun kapal terbang. Semua sekarang ni masalah kenderaan ni dah diambil alih oleh tabung haji. Ni tabung haji yang selesaikan. Lepas tu aman dalam perjalanan, tidak ada peperangan dan seumpamanya. Lepas tu yang kelima, mempunyai masa yang cukup untuk menunaikan haji. Ini imkanul masir tadi lah. Ini boleh sampai ke bumi Arafah sebelum berakhir waktu wukuf. Wallahu ta'ala a'lam. Nasa sampai situ dulu, sebab ada benda lain yang nak buat. Kita tinggalkan al-istita'ah bil ghair ni pada pengajian yang seterusnya. Ada sikit je lagi benarnya, tapi letih juga bercakap ni. Jadi kita sambung nanti sikit kat situ. Lepas tu kita teruskan kepada furudul hajj.
Masya Allah ada yang bagi link. Jazakumullah khair. Kenapa tu? Kalau kena ambil vaksin kira darah syadid tak ustaz? So macam mana tu kalau kena ambil vaksin kira darah syadid tak? Kurang faham soalan. Apa yang darahnya ambil vaksin? Dia tak mau ambil vaksin. Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wallahu a'lam. Al-ibrah bi qauli ahli al-khibrah. Apa ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi masalah masalah vaksin ada kita kata ada pro dan juga kontra. Kita kata taklah apa ni setakat sekarang ni benda tu tak diwajibkan pun oleh kerajaan, oleh kerajaan, cuma sekarang ni dia bersifat harus. Allah